Tuan-tuan, di dalam hadis sahih yang lebih daripada 5 bilangan hadis itu, berkali-kali Nabi ceritakan kepada para sahabat, lelaki terakhir yang keluar daripada neraka, dia keluar, memanjat keluar. Kadangkala api neraka masih menyambar-nyambar lelaki itu. Tasfa'uhun naru marrah. Nabi sebutlah hadis tu. Kenapa saya sebut kataan panjat? Sebab neraka itu rupa fizikalnya ialah dia bergaung. Neraka dia dalam bergaung. Lelaki ini dia adalah makhluk terakhir keluar daripada neraka. Kata Rasulullah, aku kenal namanya dan aku lihat mukanya. Adakah dia sahabat? Bukan. Allah tunjuk kepada Rasulullah. Banyak mukjizat Nabi, subhanallah. Kata Rasulullah, aku tengok mukanya, aku tahu namanya. Lelaki ni, dia lelaki terakhir. Kadangkala api neraka menyambar-nyambar, lalu mengelak dia. Alhamdulillahillazi najjani minki, dia kata. Ini hadis Nabi. Itu saya sebut sebutan Rasulullah ayat tadi. Nabi ceritakan, lagi tu kata, alhamdulillah Allah selamatkan aku daripada kamu. Waktu api tu duduk sambar dia lagi. Lalu dia pun keluar, naik sirat. Sirat tetap kena naik, sirat tetap kena lintas. Semua orang termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas sirat. Akhirnya sampai, bukan masuk syurga, depan pintu syurga. Jauh lagi, luas. Syurga luaslah, pintunya di sana. Lelaki terakhir ini adalah manusia termiskin di dalam syurga Allah. Kedudukan dia paling last sekali. Kita kata kalau hari ni rumah PPRT lah, rumah yang hak 2 bilik tu, bila dia sampai, dia tengok bukan dalam syurga, luar pintu syurga, luar sebuah pohon yang begitu rendang. Dia nampak ada sungai di bawah pohon tu. Apabila lelaki ni sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala menyambut lelaki itu. Allah sambut. Siapa tuan-tuan yang Allah sambut itu? Siapa? Manusia yang paling bawah kedudukannya dalam syurga. Maksudnya kalau yang lain Ustaz, kalau yang lain lebih disambut oleh Allah. Dia datang, disambut oleh Allah. Lalu dia kata, ya Allah, boleh tak dekatkan aku dengan pohon itu, pohon yang rendang tu. Tuan-tuan, lama duduk dalam api, nampak pohon depan pintu syurga pun seronok dah. Aku nak berteduh di bawah pohon rendang itu, dan aku nak minum daripada air segar yang mengalir, sungai yang mengalir di bawah pohon itu. Wahai anak Adam, kata Allah, adakah kamu boleh berjanji bahawa kamu takkan minta selain daripada itu? Dia pun berjanji, ya Allah, aku berjanji, aku tak minta dah. Dia berjanji. Lalu Allah izinkan lelaki ni untuk berada di bawah pohon itu, bernaung di bawah teduhan pokok tadi, dan minum dengan air tadi. Dia pun pergi teduh minum. Bila sampai di situ, dia tengok di depan ada pohon yang lebih besar. Oh, silap, dia kata. Manusia bila dia nampak pohon yang kedua, dia kata, ya Allah, boleh tak saya nak pergi ke pohon kedua yang lebih rendang itu? Bila dia minta kali kedua, Allah pun tanya kepada dia, ya bna Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha? Bukankah baru sebentar tadi kamu janji tak mau minta yang lain? Diam. Panggil orang jahat, orang salah, tunjuk kepala, diam. Salah tak? Salah. Tapi dengan siapa dia minta? Rabbun Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Lepas tu dia pergi yang kedua. Sampai dia di pohon yang kedua, dia tengok depan pintu syurga pohon yang lebih besar daripada pohon pertama dan pohon yang kedua. Seperti mana biasa perangai manusia yang tak pernah malu, seperti mana biasa perangai manusia yang suka khianat janji dengan Allah. Tuan-tuan, waktu tu juga dia kata, ya Allah, boleh tak nak pohon yang tu? Last dia kata,
Allah Ta'ala kata, ya bena Adam, abdi, hamba-Ku, bukankah sebentar tadi kamu berjanji untuk tidak minta yang lain? Tunduk dia, tak cakap. Orang salah, tak cakap, tunduk dia. Allah Maha menyayangi. Yang inilah yang kita duk sebut setiap hari, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, Penyayang. Bila dia minta, Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala kata pergi, pergi. Dia pun pergi duduk depan pintu syurga. Bila duduk depan pintu syurga, ada apa tuan? Nampak dalam syurga. Bila nampak dalam syurga, dia pun minta. Dia kata, ya Allah, boleh tak nak masuk dalam? Manusia, subhanallah, Allah izinkan dia masuk dalam. Lalu setiap orang bila dia masuk syurga, kata Rasulullah, dia tahu di mana rumahnya lebih daripada dia tahu rumahnya di atas muka bumi. Syurga kan luas, istana kan banyak. Dalam syurga semua istana, tak ada rumah 2 tingkat. Laki ni masuk, dia pun pergi. Kata Nabi, dia mendapati syurga telah pun penuh. Dan sebenarnya Allah sengaja bagi dia nampak macam penuh. Tuan-tuan, maksudnya apa tuan? Allah sedang bergurau dengan lelaki ni. Hadis sahih, Nabi sebut, diperlihatkan di wajah, di matanya, diperlihatkan sengaja Allah Ta'ala tunjuk seolah-olah penuh. Dia pun keluar, dia kata, ya Allah, penuh. Lalu Allah Ta'ala kata, masih banyak, masuk. Dia pun masuk kali kedua, dia tengok rumah ni, istana ni ada orang. Dia pun keluar. Lalu Allah SWT sebut, atadhkuru zaman alladhi kunta fih. Bila dia keluar kali yang ketiga, Allah Ta'ala tanya dengan dia, adakah kamu ingat dulu waktu kemewahan kamu hidup di dunia dulu? Ingat tak dulu macam mana manusia mewah? Cuba kamu ingat dan bayangkan kehidupan termewah ketika kamu hidup dulu siapa? Dia pun bayang. Allah pun sebut kepada lelaki yang paling bawah kedudukannya dalam syurga ni, aku berikan kepada kamu 10 kali ganda bumi. Dia pintas kalam Allah ketika itu. Dia kata, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Wahai Allah, kenapa mempermain-mainkan aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Apa duk perli-perli macam ni? Dia ingat Allah perli dia, yang Allah bagi tu, yang Allah bagi asyarata adhafid dunya, 10 kali dunia kepada lelaki itu. Dia ingat Allah main-mainkan dia, sampai dia hentikan perkataan Allah. Dia kata, kenapa pemainkan aku, perli-perli aku? Wa anta rabbul alamin, kamu Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala pun sebut kepada dia, inni ala ma asya'u qadir, sesungguhnya apa yang aku sebut itu, itulah pemberian aku kepada kamu. Dan aku Allah, aku memberikan apa yang aku nak kepada hamba aku. Kata Rasulullah, itulah kedudukan lelaki yang paling akhir di dalam syurga.